Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi tengah hari 19 Jun 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Perubatan Normah Kuching pada 12 Jun lepas. Menurut beliau dalam satu hantaran di akaun Instagram rasmi miliknya, dos pertama telah diterima pada 17 Mei yang lalu. Ujar beliau proses vaksinasi berjalan lancar dan tiada sebarang kesan sampingan selepas divaksin. Dalam pada itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang sentiasa bekerja keras dalam perjuangan menentang wabak COVID-19 yang semakin rumit. Malah beliau turut menyeru rakyat Sarawak untuk mendaftar sebagai penerima vaksin dalam memastikan semua rakyat di negeri ini diberi vaksin sepenuhnya menjelang Ogos kelak. Laporan seterusnya, Sarawak menerima sebanyak 350,000 lagi vaksin Sinovac yang telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Jumaat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian dalam satu hantaran Facebook rasmi milik beliau berkata, vaksin tersebut adalah sebahagian daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi minggu ini di daerah Kuching. Sehubungan itu, beliau menzahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas pemberian vaksin itu untuk digunakan oleh rakyat di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim yang juga penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS turut mengingatkan orang awam untuk hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Ujarnya lagi, rakyat masih perlu mengamalkan prosedur operasi standard SOP walaupun selepas vaksinasi dos kedua. Selanjutnya, mengenai 4 sekolah di Dewan Undangan Negeri Dun Tebedu menerima sumbangan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM105,000. Sumbangan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Amar Michael Manyin Jawong semasa melakukan lawatan ke sekolah-sekolah tersebut pada Rabu. Penyerahan cek itu turut disaksikan oleh Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak, Dr. Simon Sinang Bada, pengetua dan guru besar sekolah-sekolah tersebut. Antara sekolah yang menerima sumbangan MRP itu ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK TAI sebanyak RM30,000 untuk pembelian peralatan bantuan mengajar projektor LCD bagi tingkatan 5 dan 6. Manakala SMK Tebedu menerima RM15,000 juga bagi pembelian peralatan bantuan mengajar LCD projektor untuk tingkatan 5. Sekolah Kebangsaan SK Parun Suan pula menerima RM15,000 untuk membina taman mini dan SK Temong menerima sebanyak RM50,000 khas untuk menaik taraf 2 buah kuartus guru. Di Dun Lingga, adunnya Simoy Peri memperuntukkan sebanyak RM61,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di konstituensi tersebut. Beliau menyampaikan peruntukan tersebut kepada 12 JKKK kawasan Lemanak, Ladong dan Stumbin di Pejabat Pusat Hikmat Dun Lingga pada Rabu. Peruntukan tersebut bagi tujuan membeli peralatan aktiviti gotong royong sanitasi JKKK susulan beberapa tempat di kawasan tersebut merekodkan kes positif baru-baru ini. Dalam pada itu, Simoy menasihati pihak JKKK di Dun Lingga agar lebih proaktif dalam memastikan keselamatan kampung di kawasan masing-masing sekaligus membendung penularan wabak COVID-19. Manakala di Bintango, pusat pemberian vaksin PPV secara outreach atau jangkauan komuniti di situ akan memulakan operasinya dalam minggu ini. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, PPV itu mensasarkan penerima di kawasan rumah panjang seperti di Muara Payang, Semaring, Mupong dan sebagainya. Katanya semasa lawatan ke PPV Dewan Masyarakat Bintango pada Khamis, PPV Outreach itu adalah satu lagi inisiatif kerajaan untuk memudahkan rakyat menerima suntikan vaksin sekaligus membolehkan lebih ramai lagi penduduk divaksinasi. Dalam lawatan itu, beliau telah diberi taklimat oleh kaki tangan KKM Bintango dan pejabat daerah Meradong dan berpuas hati dengan perjalanan proses suntikan vaksin di PPV berkenaan. Yusof juga menyalur sumbangan membaik pulih tempat memasak untuk JKKK Rumah Panjang Lawai, Sungai Sian berjumlah RM3,000. Sementara itu, masyarakat luar bandar di Betong kini tidak lagi takut maupun was-was untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 kerana menyedari kepentingan pengambilan vaksin. Tuai rumah jambai bungsu dari Kerapa di Spark berkongsi pengalaman beliau sebagai salah seorang penduduk di kawasan pedalaman mengenai tanggapan pertama berkenaan vaksin. Jadi terus terang kepada mula sebab
keterubah-ubah orang beri vaksin buang medak media ramah berkena bisi rau latih bisi takut dekat betucuk tapi udah medak bala-bala timayuh ada betucuk nyaw beribu-ribu dalam sehari bertanya lagi sida adanya nadai takut lagi nyalai terima kasih mayuh-mayuh ngagai bala sudah ngatur program tu lalu aku berpesan ngagai semua bala tiba dah betucuk vaksin harap kesedayanan takut aku empu tu mudah betucuk nyalai ana mendiang kecerita bola laban kita meda ubat terkena menucuk kita tu na udah di pansik atau ke na udah di perhati ke orang ti bisik pengelandik bapas ubat. Beliau berkata demikian semasa ditemui di Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak di Sekolah Kebangsaan Nangalawih, Spark Betong pada Khamis. Beliau antara 270 penerima dari 5 buah rumah panjang di kawasan itu mendapatkan suntikan vaksin. Sementara itu, Tuai Rumah Rokayah Wilson Dunggat dari Melanjan Spark turut menyeru penduduk lain terutama di Betong bersama-sama membantu kerajaan membendung penularan pandemik COVID-19 dengan pengambilan vaksin. Mari terima kasih ngagai kerajaan DPS, lebih lagi ngagai yang berhormat Jeral Rentak Jabu, Adun N36 layar dah ngatur, dah ngagok program bertujuan di menua kami di Ulus Pak Rito. Jadi program tu dah tur ba sekolah SK Nangalawih ya. Nyalai aku nesau semua rakyat kita lebih lagi di Benang Betong tu anak takut, anak irau, anak nangis kita tujuh. Lepas itu kena orang kena perintah munas ke gigi penyakit pengerekai COVID-19 tu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Gerald Rentap Jabu yang turut meninjau proses vaksinasi tersebut ketika ditemui berkata, inisiatif kerajaan mewujudkan PPV bergerak sangat penting untuk penduduk di luar bandar seperti di Spark Betong. Ujarnya, program tersebut akan diteruskan untuk memastikan penduduk mendapatkan vaksin selain memudahkan pergerakan mereka, terutamanya warga emas. Pada masa yang sama, beliau turut menyaksikan majlis ringkas penyerahan sumbangan komputer dan LCD projektor daripada Jawatan Kuasa Pembangunan Pendidikan Layar kepada SK Nangalawih. Masih dengan laporan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program vaksinasi bagi daerah Song diteruskan di Klinik Kesihatan Nangat Tekalit bagi dos pertama yang melibatkan rumah-rumah di kawasan sepanjang Sungai Musah pada Rabu. Sejumlah 250 dos suntikan vaksin jenis Sinovac diberikan kepada penerima yang hadir pada hari tersebut. Bagi Tuai Rumah Tugang Betty, beliau amat berterima kasih dengan Kerajaan Sarawak yang telah mempercepatkan proses vaksinasi di kawasan luar bandar. Lalu aku mereka terima kasih ngagai kerajaan negeri Sarawak ke udah mereka tusuk bisian ngau lengkas ngagai menua ulu lebih ngagai menua Ketibas hulu sungai. Kami sarito bak Nangat Kalit Sungai Musah. Semua kemanyai Musah ya ke sarito. Mana mat gatul to ngajampat. Ngidup ke rakyat menua Sarawak itu. Jadi aku berharap terima kasih memayu ngagai kerajaan negeri Sarawak. Manakala bagi Wong Jarau, beliau menasihati masyarakat untuk menerima vaksin bagi memutuskan penularan wabak COVID-19. Jadi sarito semua area Musah dikangau ke ngambil vaksin, ngambil ke kita itu lihat munas ke COVID-19. Program vaksinasi di Klinik Kesihatan Nangat Tekalit ini melibatkan kawasan Sungai Tekalit, Sungai Musah dan Katibas Tengah yang diadakan sehingga 17 Jun 2021. Manakala program vaksinasi dos pertama di Klinik Kesihatan Daerah Song juga diadakan yang melibatkan penduduk di kawasan Batang Rejang Hilir dan Sungai Iran. Sejumlah 85 dos suntikan vaksin telah diberikan kepada penerima yang hadir pada hari tersebut. Pada hari yang sama, program vaksinasi COVID-19 kebangsaan daerah Song berjalan dengan lancar di Rumah Rehat Kerajaan Daerah Song. Sebahagian daripada penerima vaksin adalah bagi dos pertama suntikan vaksin dan sebahagian lagi adalah bagi melengkapkan dos kedua suntikan vaksin. Berikutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sedang meneliti tata cara kemasukan ke negeri ini dari luar negara transit di Semenanjung Malaysia bersama Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.
Dalam kenyataan pada Jumaat, JPBN Sarawak memberitahu langkah itu susulan Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah membuat beberapa pindaan ke atas garis panduan pengendalian COVID-19 di Malaysia susulan dari perkembangan semasa situasi COVID-19 di dalam dan luar negara. Selain itu, ia susulan perubahan tata cara berkaitan kuarantin dan ujian saringan COVID-19 bagi pengembara dan anak kapal kru yang tiba melalui pintu masuk antarabangsa. Justru JPBN Sarawak berkata sehingga keputusan lanjut dibuat, semua pengembara dari luar negara harus mematuhi arahan terkini yang ditetapkan oleh KKM. Mengikut tata cara terkini, semua pengembara dari luar negara yang tiba ke Malaysia adalah diwajibkan untuk menjalani ujian RT-PCR COVID-19 dan menjalani kuarantin mandatori selama 14 hari atau 21 hari jika pulang dari negara India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka dan Bangladesh di destinasi ketibaan pertama sebelum dibenarkan untuk meneruskan perjalanan ke negeri lain. Mereka juga perlu mematuhi tata cara kemasukan yang telah ditetapkan oleh negeri ketibaan seterusnya. Bagi mereka yang telah melengkapkan tempoh kuarantin wajib dan swab pada hari ke-10 atau hari ke-18 negatif serta pulang ke Sarawak pada hari yang sama 24 jam, dibenarkan masuk ke Sarawak dan akan dikuarantin di stesen kuarantin sehingga swab ulangan pertama di Sarawak adalah negatif. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan Sarawak merekodkan sebanyak 536 kes baru COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 58,570. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti berikut. Dalam pada itu, terdapat 7 kes kematian baharu juga dilaporkan yang meningkatkan jumlah keseluruhannya kepada seramai 373 orang. 5 daripada kematian melibatkan lelaki manakala 20 adalah wanita yang berumur dalam lingkungan 70 tahun hingga 84 tahun. Sementara itu, 2 lagi kluster baharu diisytiharkan di daerah Kuching iaitu kluster Kampung Sungai Agas dan kluster Jalan Sungai Tapang. Manakala 1 kluster pula tamat iaitu kluster Sungai Duan Mukah setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari melibatkan kluster ini. Berikut pula pengisytiharan pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa lokasi. Sekian edisi tengah hari bersama saya Vivi Emiza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS, sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel YouTube. Salam UKAS.